background taklimat, info, maklumat-maklumat, juga bermesyuarat dengan guru-guru, ambil masa lebih kurang dalam 1 jam ni lah untuk menyampaikan sebarang maklumat kepada semua warga sekolah. Menjadi kebiasaan. Jadi sekali lagi pihak majlis, khususnya daripada saya mewakili sekolah Kebangsaan Kemtih, mengucapkan ribuan terima kasih utamanya kepada tetamu yang diraihkan Dr. Ishak bin Sin, dan juga tidak dilupakan sahabat saya Tuan Timbalan Cik Nur Azli bin Rashid mewakili Tuan PPD untuk bersama-sama dalam majlis yang julung-julung kali diadakan. Alhamdulillah pada pagi ini, sebelum kita mulakan majlis, saya dengan rasa duka cita juga untuk memaklumkan bahawa waris dan juga guru-guru sekolah Kebangsaan Kemtih yang terpaksa terlibat dalam kes penyebaran COVID ini, kita seperti mana saya sebutkan tadi, ada 2 orang guru yang suaminya positif dan anaknya positif sedang berada dalam kes kuarantin. Juga anak-anak murid setakatlah 2 orang yang positif, keluarga-keluarga yang telah dikuarantini dan yang katanya positif setakatlah waris ada 15 orang dalam masa 3 hari ini. Jadi marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah bagi memberkati majlis dan juga sebagai keberkatan dan melindungi, sebagai doa juga untuk melindungi semua warga sekolah dan juga semualah kita pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita panjatkan doa, Allah lindungi kita semua pada COVID-19 ini, dan yang kita lihat pada angka setiap hari semakin meningkat. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, Google Meet ataupun medium secara maya pada pagi ini, kita menjemput tetamu yang kita untuk bercakap berkaitan dengan tajuk STEM, kaedah pengajaran dan pembelajaran ini, iaitu Dr. Ishak Sin, insya-Allah akan bersama. Dan bagi menyempurnakan majlis pada pagi ini, dengan segala hormat, saya menjemput Tuan Timbalan PPD Kubang Basuh, Encik Nur Azli bin Rashid, untuk menyampaikan sedikit ucapan haluan bagi mewakili Tuan PPD kita, Encik Tuan Haji Mahathir bin Ismail, yang pada ketika ini sedang sama juga kot Google Meet dengan program di jabatan. Jadi dengan segala hormat, pihak majlis menjemput Tuan Azli, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati lagi dikasihi Profesor Dr. Ishak bin Sin, bekas guru saya, mantan pengarah Institut Ahmad Baki cawangan Genting Highland, yang juga merupakan penceramah jemputan kita kali ini, yang berusaha Cikgu Nurul Hisan Hasbullah, Tuan Guru Besar SK Hakim Tih. Dengar suara ke sana? Okay. Very clear, very clear. Okey, terima kasih. Yang juga merupakan yang bertindak selaku moderator sesi perkongsian kita, dan seterusnya para peserta sesi perkongsian yang amat-amat dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan juga salam selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kerana dipertemukan dalam satu wadah bicara ilmu yang saya rasa amat berharga lah untuk dikongsi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Ishak. Dan ini memandangkan situasi kehidupan pendidikan kita sekarang ini semakin mencabar, dan memandangkan juga perubahan demi perubahan sistem pendidikan kita ni, cetusan ilmiah dalam inovasi pengajaran pembelajaran kanak-kanak untuk mendepani era masyarakat 50 ni dirasa merupakan satu
idea yang tepat lah untuk kita bincang bersama. Dan Alhamdulillah dalam usaha menyahut seruan ini, kita didatangi oleh seorang ilmuwan lah, yang juga pernah berbakti lah di sistem pendidikan di daerah Gebang Pasu ini, dan juga seorang orang kata mantan pengarah IAB dan juga pensyarah di Universiti Utara Malaysia, tak silap saya, iaitu bersama-sama kita untuk berkongsi kepakaran dalam mengupas bagaimana inovasi pengajaran kanak-kanak ini untuk mendepani era masyarakat 5.0. Dan saya mewakili Tuan PPD lah, dia kirim salam dekat doktor dan juga para peserta. Amat-amat berterima kasih lah kerana kepada semua lah, terutamanya kepada yang berbahagia doktor lah, dan juga guru besar SKHKT dan semua peserta kongsian kerana dapat menjayakan orang kata apa, program inilah yang dirasakan sebagai bekalan dan amalan yang insya-Allah akan memberi atau mendatang kecemerlangan lah di pendidikan di daerah Gebang Pasu, khasnya, dan di negeri Kedah Darul Amannya, Darul Aman Amnya, dan akan menjanakan lagi lah aspek pemikiran kerohanian dan kebendaan dalam sistem masyarakat 5.0. Saya itu sajalah sebab kita memiliki masalah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Timbalan atas ucapan dan juga mewakili Tuan PPD. Jadi untuk tidak membuang masa, saya sebelum saya mempersilakan Tuan Dr. Ishak bin Sin untuk menyampaikan ceramah beliau, saya ingin menyingkap sedikit biodata beliau. Beliau dilahirkan diberi nama Ishak bin Sin dan dilahirkan pada tahun 31 Disember 1949 di Bacuk, Kelantan. Sekolah yang pertama ialah sekolah menengah, sekolah anda pun sama orang, sekolah kebangsaan Melo, Sekolah menengah Melo, sekolah menengah kebangsaan Melo, Kota Baru. Pernah menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Kota Baru, Tolong Kanan, Sekolah Menengah Jutra, Pengetua Sekolah Menengah Bandar Baru Kedah, Pengetua Sekolah Menengah Kulin, Ketua Penolong Pengarah Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Pengetua Sekolah Menengah Bidung, Pengetua Sekolah Menengah Tanah Merah Kelantan, balik Kelantan tak? Kedah. Balik. Ketua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Haris, Petra, Kota Baru, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Menengah di Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Ketua Jabatan Pengurusan Pendidikan Institut Aminuddin Baki, Lawangan Utara, dan sekali Bukalah Timbalan Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Pencin sebagai pengarah Institut Aminuddin Baki, Genting Highland. Dan sebenarnya kerjaya doktor tidak tamat pada ketika itu saja. Setelah doktor sambung PhD di UKM, beliau telah ditawarkan menjadi pensyarah secara kontrak di UUM. Jadi kalau baca biodata pun nampak sebagai satu gambaran yang hebat, doktor. Saya ingat saya tak boleh ulas panjang di pihak majlis secara sukacitanya pada pagi ini menjemput Tuan Dr. Ishak bin Sin untuk menyampaikan slot pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kah? Clear doktor. Okey. Dan selamat pagi lagi. Selamat pagi kepada semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sekarang ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan menjadikan kita gagah, tidaklah perkasa, hingga membolehkan kita bersama dalam majlis pada hari ini. So terima kasih kepada Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hakim T, Nurul Ihsan, anak murid, juga kepada anak murid seorang lagi, Tuan Haji Nur Adli, Nur Rashid, Timbalan PPD. Ini jumpa anak murid semua ni.
ramai anak murid ni. Bila dah lama macam tu lah dia jumpa lah. Nah, tu ada tu Tuan Haji Yusof pun anak murid dah muncul tu. Okey, dan kepada peserta sekalian, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit orang kata nak berkongsi macam-macam ni yang kita lalui sendiri, berkongsi pembacaan, berkongsi tinjau-tinjau tempat orang lain, nak berkongsi macam mana mereka laksanakan program-program STEM ini. Kadang-kadang bila kita pergi ke luar negara, kita tengok mereka, kita bawa baliklah idea-idea itu supaya kita juga tidak ketinggalan. Maka hari ini saya telah dijemput oleh guru besar Sekolah Kebangsaan Hakim T untuk berkongsi idea dan pengalaman dengan guru-guru sekalian. Kepada semua peserta diucapkan selamat datang di alam maya kita ini. Dulu semasa Tun Mahathir membicarakan tentang kemungkinan pada suatu ketika nanti kita akan menggunakan alam maya dalam menyampaikan kuliah ataupun bilik darjah di alam maya, semua orang gelak. Apabila dia melancarkan MSc koridor, Malaysia Super Corridor, tahun kalau tak silap saya 94 ke 95 macam itu. Dia sudah sebut benda ini. Jadi orang kata mana mungkin. Tapi sekarang ini sudah menjadi realiti. Waktu itu bila ada orang kata mana mungkin, maka sebab itu dia tidak bersedia. Tidak bersedia menghadapi benda ini. Tiba-tiba datang COVID. Tiba-tiba datang COVID. Bila datang COVID, maka orang semua terkejut. Yang tak pernah buka komputer menggunakan Google Meet, yang tak pernah menggunakan Zoom, tak pernah menggunakan Webex, sekarang sudah mula melaksanakan pengajaran melalui benda-benda itu. Jadi hari ini saya nak ceritakan sikit tentang apa yang sedang berlaku dan akan berlaku pada masa hadapan. Semoga kita bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran itu. Saya nak share video saya sikit dah. Mana nak share ni? Tak tahu. Okay. Warna tak jadi ni. Ini masalah kita ni. Masalah teknologi ni. Masalah teknologi ni. Masalah teknologi yang kita berasa kita mahir. Tapi rupa-rupanya kita tidak mahir. Dah belajar dah. Tapi dia tak keluar ni. Macam mana ni? Kemana pergi ni? More option. Sekejap. Sabar. Saya nak share apa nama tu slide saya ni. Slide saya dah ada. Tapi tak boleh nak share ni. Doktor, dia sebelah more option tu. Yang ada macam gambar arrow kat atas tu. Okey. Tadi duk buka dah tadi. Kejap nah, more option nah. More option belah gambar atas. Sebelah kiri more option. Sebelah kiri more option.
Ya. Ni, present now. Ya, betul. Okay, present now. Okay. And then, present now. And then, present. Entire screen. Kalau entire screen sekali doktor tak nampak muka sendiri. Doktor boleh pilih untuk a window. Window ah. Ya, a window, Okay. lepas tu select dekat. Alright, okay, thank you very much. Dah nampak dah, jumpa dah. Alah, dah nampak dah. Alright, so saya nak Okay, nampak PowerPoint, inovasi pengajaran. nampak point saya nak show ni. Dia tak boleh show ni. Okay. Alright. So, terima kasih. Ini Google Meet ni kali pertama ni saya duk pakai, biasanya duk pakai Zoom dengan apa nama tu, Webex. Zoom dengan Webex. Google Meet ni ini kali pertama. Semalam cuba dah, rasa boleh. Dengan kawan. Tiba hari ni pula dia jadi macam tu. Itulah sebenarnya keadaan teknologi. Teknologi ni entah lagi masa depan lagi teknologi akan menjadi lebih hebat lagi. Apabila menjadi lebih hebat, maka kita akan berhadapan dengan banyak masalah. Kalau kita tidak bersedia dari sekarang. Alright, so apa yang saya nak fokuskan pada hari ini ialah inovasi pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak untuk mendepani masyarakat 5.0. Ada pula satu istilah baru sekarang. Istilah baru iaitu masyarakat 5.0. So sekarang masyarakat apa? Sekarang ialah dikatakan sebagai kita berada dalam masyarakat 4.0. Dalam masyarakat 4.0. Masyarakat 5.0 ni maknanya akan datanglah. Akan berlaku pada masa akan datang. Sebenarnya idea masyarakat 5.0 ini adalah cetusan daripada kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun yang memikirkan bahawa pada masa akan datang akan ramai orang yang berumur lanjut, umur 70, 80, 90 akan ramai. Dan pada waktu itu mereka hidup kadang-kadang seorang di rumahnya. Kadang-kadang ada dengan pasangannya. Itu apabila berada dalam keadaan seorang begitu, dia tua dah. Nak bawa kereta, nak memandu pun tak larat. Nak memandu tak larat dan sebagainya. Nak pergi ke hospital, nak pergi dengan apa. Ini maka timbullah gagasan, idea bahawa dalam sebuah masyarakat 5.0 nanti akan banyak gadget-gadget. Gadget-gadget inilah yang akan membantu kehidupan masyarakat. Kita kadang-kadang kita kata gadget untuk apa? Gadget untuk apa? Kadang-kadang kita fikir begitu, right? Sekarang kerajaan Jepun telah menjelaskan bahawa dalam masyarakat 5.0 untuk bersedia untuk menghadapi masyarakat 5.0, masyarakat orang-orang yang berumur lanjut tapi masih lagi hidup, terpaksa diberi perkhidmatan tertentu. Perkhidmatan maknanya dia sendiri yang berkhidmat untuk dia. Jadi masyarakat maknanya pada waktu itu masyarakat akan menggunakan gadget yang banyak. Sebab itu perkara ini tetap akan berlaku. Perubahan-perubahan ini tetap akan berlaku walaupun ianya kadang-kadang tidak disenangi oleh ramai orang. Itu jelas, right? Boleh nampak ke PowerPoint ini? Halo?
Halo. Ya, clear Dr. Very Clear clear. lah. Ya, very clear. Suara saya okey ke? Cantik nampak Suara dulu. pun okey. Okey. Alright. Nah, kalau okey baguslah. Saya takut lah. Saya kadang-kadang bercakap seorang. Okey ya. Okey. Kemudian perubahan-perubahan di dunia ini sejak dari dulu hingga sekarang dia tetap berlaku. Walaupun orang kata ada orang tak suka pada perubahan. Tapi kita tidak boleh mengelak daripada menghadapinya. Kita tidak boleh mengelak daripada menghadapi perubahan-perubahan ini. Ia bermula daripada revolusi 1.0. Revolusi 1.0 hinggalah ke industri 4.0. Dan setiap kali berlaku perubahan industri, setiap kali berubahnya cara hidup, corak hidup masyarakat. Akibat daripada perkembangan industri itu. Jadi perkembangan-perkembangan ini akan berterusan. Dia tidak berhenti. Akan berterusan. Apabila kita zaman dulu kita tengok sikit zaman-zaman tahun 90-an dulu. Zaman tahun 90-an, tak jauh lah, 90-an. Kita belum lagi menggunakan smartphone macam ini. Kita belum lagi menggunakan smartphone. Tapi sekarang ini kita dah ada smartphone. Berhubung pun sangat senang sekarang. Perhubungan dengan masyarakat pun sangat senang. Jadi kerana itu perkembangan ini diramalkan pada masa akan datang akan lebih hebat lagi. Dia bermula seperti yang saya sebutkan tadi, revolusi 1.0 ialah revolusi inovasi mekanikal yang menggunakan air sebagai sumber tenaga. Mari kita tengok sejarah dia sikit nak. Sikit je sejarah ni. Revolusi 1.0. Sorry doktor. Ya. Saya rasa doktor gerakkan slide sebab saya rasa slide dekat view kami slide tu tak bergerak. Kau doktor tak gerakkan slide lagi? Oh, saya dah gerakkan. Oh, okey. Saya dah gerakkan slide ni. Kalau macam tu, doktor kena stop present, lepas tu present semula. Oh, okey. Okey, present balik. Okey. Present now. Okey. Ini boleh nampak? Tak nampak juga? Tak nampak. Okey, kejap nah. Kejap. Okey, present now, a window semula. Okey. Present now, window semula. Okey. Share. Okey. Okey ya, saya share. Tak nampak? Okey, sekejap. Tak. Okey. Cuba doktor gerak-gerakkan. Saya nak cuba gerak atas bawah sebab saya tak. Okey. Okey ya. Ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ya. Okey. Alright. Okey, sorry doktor. Okey. Oh, saya tadi slideshow. Slideshow dia tak mau ni. Mungkin lah. Mungkin dia tak mau slideshow. Okey. Tak apa. Okey. Saya lebih suka slideshow tu bukan apa. Sikit lagi full screen. Slideshow. Okey ya. Alright. Tak apa, saya perbesarkan sikitlah dia punya ni, takut tak boleh baca, Okey. So, revolusi 1.0 dia pada ketika itu ialah revolusi inovasi yang menggunakan air sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga. Air. Dah ada pun zaman dulu lah. Air tu, apa orang menggunakan sumber tenaga. Tapi at this point of time, dalam industri 4.0 ni,
saya menjadi begitu heran. Walaupun dulu dalam tahun 1780-an orang menggunakan air sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga menggerakkan kapal dan sebagainya. Yang menggunakan wap air. Tapi sekarang kita heran mengapa teknologi kita tidak berkembang untuk menggunakan air bagi kenderaan. Nampak pelik kan? Dia bertukar kepada, sebenarnya bukan pelik, tak pelik. Dia cari mana yang lebih murah dan lebih efisien. Itu saja. Dia mencari yang lebih murah dan lebih efisien. Mana yang lebih murah, mana yang lebih efisien. Itu yang akan digunakan. Sebab dalam konsep pengeluaran, dalam industri pengeluaran demi perniagaan dan sebagainya, semuanya adalah berkonsep kepada production mestilah banyak dan berkualiti, cepat. Kos yang rendah, cepat dan sebagainya. Maka sebab itu dia berkembang begitu. Selepas menggunakan air, dia menggunakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu berkembang mengikut sejarahnya ialah dikatakan berkembang mulai daripada tahun 1870-an. Sampailah ke 1970-an masih menggunakan elektrik yang kuat menggunakan elektrik. Selepas itu berkembang kepada industri 3.0. Perkembangan industri 3.0 adalah berasaskan kepada teknologi maklumat. Baru masuk teknologi maklumat ni. Tahun 1970-an. Sampailah ke 2014. Kemudian bertukar lagi menjadi dalam era revolusi industri 4.0, di mana revolusi 4.0 ini kehidupan adalah berasaskan kepada internet. Ia bermula daripada tahun 2015. Bila dia nak mati tak tahu. Revolusi 4.0. Nak masuk revolusi 5.0 ni kita tak tahu. Bila tak tahu. Apa benda kita tahu. Namun begitu, orang ramalkan bahawa dia tetap akan berubah semakin cepat. Kalau kita lihat dulu 1780-an sampai ke 1870-an, hampir 100 tahun. Okey? Hampir 100 tahun sini industri 1.0. Tapi begitu juga dengan industri 2.0 hampir 100 tahun. Tapi antara revolusi 3.0 bertukar ke revolusi 4.0 ni tidak jauh masanya. Nak bertukar sekali lagi ke industri 5.0 ni kita tidak jelas bila. Namun begitu diramalkan begini. Saya nak lihat, nak tunjukkan sedikit tentang video yang saya sekejap dah. Saya nak tayangkan video sikit. Dunia kini sedang melalui boleh nampak ke? Perindustrian Ada? Atau industri 4.0. Tak boleh doktor sebab Google make the present ikut window satu-satu. Jadi kalau video tu dekat window lain, maksudnya kena stop presenting, buka present video, lepas tu balik kepada PowerPoint. Kejap. Untuk melaksanakan industri 4.0 dalam sektor otomotif, MAI telah melancarkan MAI Intelligent Technology System atau MITS. Tekan video lah. MITS telah Bukan, doktor kena stop presenting yang PowerPoint ni. yang merangkumi 9 Lepas tu buka balik present tu. Stop dulu. Stop, okey. Stop sharing. Okay. Stop sharing. Okay, present semula. Banyak langkah ni. Okay. Tak macam Webex lah. Tidak macam Webex. Okey. Present now. Alright. Pergi ke window. Window, ambil balik yang video tadi.
Oh, video saya link tadi tu. Link YouTube, link offline ke, link YouTube ke apa? Offline. Mesti ada dekat window kan? Ya. Kejap dah. Share. Okay. Dunia kini Boleh masuk? atau Tak boleh doktor, tak boleh. Tak boleh Okey, doktor pause video. Aktiviti pergerakan Okey, pause video, jangan tutup video. mengalami perubahan dari segi connectivity yang akan memperlihatkan gabungan di antara dunia fizikal Okey, pause dulu. Tak boleh dulu. Okey. lari dengan keperluan Okey, sekarang baru share semula. industri Present now. Share window, ambil yang dekat video tadi. Okay. Share kena- video. Dia kena spesifik dekat dekat Okey. video tu. Oh, lagu ni dia punya cara dia. cara dia. Kita buat cara laju. Ambil kat window. Daripada itu kita ambil video dia. Ya, betul. Okey. Percubaan. dunia kini Okey, tak boleh. melalui revolusi Tak boleh doktor. Tak boleh ya? Bukan. Okey. Maksud saya doktor buka dulu video satu tu. Oh, buka video dulu. Buka video dulu. Oh, okey. Buka video dulu. Okey, buka video dulu, lepas tu baru present semula. dan digital. Buka video dulu. Pelaksanaan industri 4.0 Stop presenting, lepas tu present semula window yang ada video tu. melancarkan MAI Intelligent Technology System atau MITS. MITS telah mengambil Stop sharing, segala stop. aspek Stop sharing. 4.0 yang berada 9 teras. Pening juga gini ni. Pening juga ni. Sebagai pembicara atau ini Okey, present now. penggunaan Internet of Things dan Big Data Okey. MAI telah mewujudkan High Performance Cloud Computing di ibu pejabatnya Cyberjaya Ni. pada April Okey, Boleh. present now. Halo. manakala Okey, sekejap. Okey. High Performance Okey. Cloud Computing Alright. telah ditambah di Kuala Lumpur bagi meningkatkan Ya, kita start mula. dunia Okey. kini Satu video. sedang Boleh masuk? Boleh tengok? Ya, boleh doktor. Okey. Oh, 4.0 panjang cerita. di masa hadapan segala aktiviti pergerakan dan tengok. akan mengalami perubahan Dalam industri yang akan datang. memperlihatkan Semua gabungan menggunakan antara robot. dunia fizikal dan digital. Semuanya menggunakan AI, Industri 4.0 dalam sektor Artificial Intelligence. MAI telah melancarkan MAI Intelligent Technology System atau MITS. MITS telah mengambil kira segala aspek industri 4.0 yang merangkumi 9 teras. Sebagai pembicara atau enabler kepada pelaksanaan Internet of Things dan Big Data Management, MAI telah mewujudkan High Performance Cloud Computing di ibu pejabatnya Cyberjaya pada April 2016. Manakala kebolehan rangkaian High Performance Cloud Computing telah ditambah di Kuala Lumpur bagi meningkatkan keupayaan pemprosesan data yang semakin kompleks. Kedua-dua rangkaian ini telah dilengkapi dengan sistem pengawasan cyber security tahap keempat, iaitu tahap tertinggi mengikut piawaian global. Program Digital Engineering and Prototyping dan Digital Factory yang telah dipelopori oleh MAI sejak tahun 2013 kini membolehkan juruterus otomotif tempatan berkolaborasi secara online dengan pakar-pakar di setiap pelosok ekosistem industri. Ia juga meningkatkan produktiviti dengan mengoptimumkan proses pengeluaran. Pada awal tahun 2017, MAI telah memulakan MAI System Integrator dan Manufacturing Execution System. Kedua-dua inisiatif ini bertindak secara langsung demi memastikan maklum balas serta-merta bagi input dan output proses untuk keseluruhan rangkaian bekalan syarikat yang berkaitan. Ini akan
akan mengoptimumkan perancangan pengeluaran dan penghantaran kepada pelanggan. Kerja dia ialah untuk optimum pengeluaran. Dan modal. Mengurangkan modal. Sistem-sistem ini membolehkan pelaksanaan otomasi Dan produk dia itu tidak berlaku variasi yang banyak. Bersama dengan MIMOS dan sistem chipper IS otomotif bagi menambah baik proses pembangunan strategi perniagaan, pemasaran, perolehan dan lain-lain. Sektor lepas jualan merupakan sektor yang amat penting bagi menjamin keperluan pengguna diselia dengan cekap. Program MEI Telematics membolehkan maklumat penggunaan kenderaan disalurkan secara langsung bagi memastikan aktiviti pembangunan dan penambahbaikan produk dibuat dengan lebih efisien. Pengguna, penilang dan pusat servis juga boleh berhubung secara langsung melalui aplikasi yang dibangunkan oleh MEI seperti Magis, Car Bengkel, My Auto App, Carfax dan AutoCheck. Sehingga kini, 8 daripada 9 teras industri 4.0 telah dibangunkan oleh MEI, manakala teras ke-9 iaitu Augmented Reality Itu belum lagi. dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan pelaksanaan industri 4.0 oleh MEI, sektor otomotif telah menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan nilai yang lebih tinggi demi memenuhi keperluan modal insan yang sejajar dengan industri 4.0. Elemen-elemen yang terdapat di dalam industri 4.0 itu telah diterapkan dalam program latihan MEI. Perancangan bagi pelaksanaan industri 4.0 dalam sektor otomotif telah bermula pada tahun 2017 dan sehingga kini MEI sudah mencapai teras yang ke-8. Secara realitinya, tamadun manusia telah beralih dari dunia fizikal ke dunia separa maya sekarang ini dan pada masa akan datang beralih ke sistem cyber physical ataupun augmented reality. Alright, terima kasih. Itu dia punya video yang menunjukkan bahawa sebenarnya kita sedang berusaha ke arah merealisasikan industri 4.0. Dan satu lagi dia kata augmented reality. Augmented reality itu maknanya benda yang kita pakai di mata kita macam satu benda, satu alat tu, satu gadget kita pakai, kita boleh tengok benda tu macam hidup. Kalau tu benda-benda itu tidak hidup pun. Alright. Jadi berdasarkan kepada contoh tadi, apa yang sedang berlaku itu, kita dapati bahawa kesan daripada revolusi 4.0 di kilang-kilang besar sudah tidak ramai pekerja. Yang banyak ialah mesin auto. Ini yang paling banyak sekarang ini. So, artinya ramai yang menganggur. Nanti, sabar. Kita akan cerita juga apa benda sebenarnya kesannya yang selanjutnya. Tengok, kedai-kedai. Ini boleh nampak dah? Halo? Boleh doktor kena share semula. Okey. Kena present semula yang PowerPoint tadi kan? Ya. Betul, kena present semula. Okey. Alright. Ini boleh nampak? Halo? Okey. Okey ya. So, kalau kita perhatikan sekarang ini, tengok ni sebuah kedai kecil dia. So, menggunakan gadget. Orang menggunakan peralatan-peralatan yang macam-macam. Jadi kita tidak dapat pastikan pada masa akan datang perkembangan ini akan berterusan sehinggalah akhirnya semua departmen, semua bahagian akan menggunakan robot, AI dan sebagainya. Dan untuk menggunakan perkara ini, nampak tak? Saya tu gagak-gagak
Ini Google Meet kali pertama. Kerana teroka lagi, banyak lagi gadget yang lain. Banyak lagi gadget yang lain yang kita kena teroka lagi. Selama ini macam saya ni, selama ini saya menggunakan Webex. Webex tu okey lah, senang, duduk. Dia lah macam tu. Ini dia dalam Google Meet dia lain sikit. So saya dapat satu pengalaman yang baru hari ni. Malam cuba dah. Jadi dengan kawan-kawan. Hari ni dia jadi masalah. Okey. Sebab dia baru belajar. Kalau baru belajar dia tidak mahir lagi. Jadi kerana itu kita seharusnya menyediakan kita untuk ke arah itu. So akibat daripada perkembangan ini yang saya sudah sebutkan tadi, masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat dikatakan sebagai masyarakat pintar, abad ke-21 dan seterusnya, yang merupakan masyarakat bermaklumat, kesan daripada industri 4.0 yang bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. So kalau kita perhatikan banyak perkara lagi. Perkembangan sekarang, contohlah, akan timbul perkembangan seperti self-driving car. Kereta tidak ada pemandu. Drone akan menggunakan sebagai postman. Menggunakan drone sebagai postman. Sekarang kita pakai food rider, pakai Grab. Sekarang. Tapi sikit lagi dia akan menggunakan drone. Ini perkara-perkara yang menyebabkan perkembangan begitu cepat sekali. Saya melihat perkara ini. Sekarang ini pun sendiri pun untuk membantu di rumah kita ada alat-alat tertentu. Kita beli alat-alat tertentu sekarang ini. Seperti apa nama tu, saya beli satu robot. Robot untuk cuci kapet. Beli juga. Sebab apa? Tak beli dia. Nak cuci kapet susah. Nak pakai maid tak boleh sekarang. Terpaksa beli. So, rupa-rupanya ada benda itu. Membeli barang sekarang. Kita tidak menggunakan cara pos dah. Tak pergi kedai dan sebagainya. Sebab keadaan takut. Takut sekarang nak keluar. Nanti terjangkit dengan COVID dan sebagainya. Orang-orang yang tua macam saya ni cepat jangkit. Cepat jangkit sebab dia immunity system dalam badan ini dah lemah dah. Dah hidup lama dah. Jadi kerana itu sekarang ini penggunaan yang banyak yang saya gunakan untuk beli barang dan sebagainya melalui Shopee, melalui Lazada, melalui kalau beli buku melalui Amazon, ada macam-macam lagi. Membeli makanan melalui Foodpanda. Makanan pun beli kat luar dah. Tak pergi dah sekarang. So nampak tak berlaku perubahan. Ada pihak yang untung dan ada pihak yang tidak untung. Itu perkara biasa dalam perkembangan. So, perubahan ini ke depan lagi canggih. Sebab ada orang sentiasa mencipta benda-benda ini. Setiap hari ada orang cipta benda baru. So, persoalannya, apakah persediaan kita untuk mendepani kehidupan dalam masyarakat 5.0? Ini perkara yang paling kita takuti. Perkara yang kita paling takuti ialah bagaimana kita nak mendepani kehidupan. Bila kita kata mendepani, maknanya kita hendak berada di hadapan. Itu maksudnya mendepani. Berada di hadapan dalam masyarakat 5.0.
kalau kita tidak bersedia dari sekarang? Pada siapa? Adakah kita hanya nak jadi sebagai pengikut? Pengikut ni mesti di belakang sajalah. Apa yang ketua cakap, kita ikutlah. Itu makna pengikut. Apakah kita juga di dalam perkembangan teknologi seperti ini juga kita berhasrat untuk menjadi orang yang di belakang, bukan terkedepan? Apakah itu yang kita nak? Kalau kita perhatikan di negara-negara lain, perkembangan ke arah ini sejak daripada tahun 2019 sangat rancak di negara-negara lain tentang persediaan ke arah mendepani kehidupan dalam masyarakat 5.0. Negara-negara luar sangat rancak melaksanakan program-program seperti ini. Jadi di negara kita pun bukan tidak rancak, dah ada. Tetapi kalau kita terhenti sekejap, maka kita akan ketinggalan. Jadi sebab itu sekolah kebangsaan Hakim Teh, saya nak ucap tahniah lah kepada sekolah kebangsaan Hakim Teh kerana salah sebuah sekolah yang terkehadapan di dalam menangani sebagai sekolah yang sedang terlibat dalam persediaan untuk mendepani kehidupan dalam era masyarakat 5.0, iaitu sekolah kebangsaan Hakim Teh telah ada program STEM, dan saya percaya sekolah lain pun banyak, tetapi sehingga sekarang sekolah kebangsaan Hakim Teh berjaya dalam 2-3 perkara dah. Dah ada kejayaan-kejayaan dah, menunjukkan bahawa dia ada asas. Boleh Cikgu Nurun kongsikan sedikit di sini tentang kejayaan SK Hakim Teh? Baik, terima kasih Dr. Sahab, Mai Sifu saya. Sedikitlah maklumat. Pertama sekali, SK Hakim Teh ini terlibat dalam program STEM yang mana pihak jabatan telah memilih Sekolah Hakim Teh sebagai sekolah STEM negeri Kedah. Jadi kejayaan kita ialah menjuarai beberapa pertandingan STEM di peringkat negeri, dan juga kita menyertai peringkat kebangsaan, dan juga termasuklah program di Kolej Matrikulasi Peringkat Kebangsaan. Walaupun kalah, tapi itu adalah satu pengalaman yang cukup bermakna kepada kami. Dan 2 tahun kita telah menjuarai program STEM, pertandingan STEM, Carnival STEM di peringkat daerah. Alhamdulillah, dan support yang kuat untuk STEM kita ialah daripada UUM, di bawah Jabatan Sains Kuantitatif UUM, di bawah Profesor Dr. Haslinda. Kami ada satu projek yang sedang berjalan di sekolah. Cuma nampak kurang sikit lah sejak berlaku pandemik ni, kita tak dapat nak ramai-ramai nak bersama-sama menyediakan bahan di sekolah. Kebanyakan kita mengadakan bentuk Google Meet dan juga WhatsApp je lah. Jadi sekadar itu saja untuk makluman. Terima kasih. Alright, terima kasih. So, tahniah kepada warga sekolah SK Hakim Teh kerana satu kejayaan itu sebenarnya. Sebab dia cerita kalah itu cerita lain. Untuk memulakan, tidak semua orang boleh memulakan. Kita sudah ada ke depan. Jadi sekolah-sekolah lain pun saya rasa elok bergerak ke sini, sebab inilah asas sebenarnya di sekolah rendah. Asas untuk memperkenalkan STEM mesti bermula daripada rendah. Sebab apa? Daripada situ dia timbulnya minat yang tinggi terhadap perkara ini. Jadi sebab itu dalam kajian-kajian telah menunjukkan bahawa jika sekiranya kita ingin terlibat secara aktif dalam STEM, maka kita kena mulakan daripada prasekolah lagi sebenarnya. Prasekolah lagi. Kita kena mulakan di peringkat prasekolah lagi. STEM iaitu mata pelajaran sains, teknologi,
engineering, matematik. Mari kita lihat sikit apa benda sains ni. Apa benda teknologi? Sains, teknologi, engineering, matematik ni tidak boleh pisah sebenarnya. Keempat mata pelajaran ini, elemen ini tidak boleh dipisahkan. Sebab engineering ialah dia nak cipta sesuatu. Engineering maknanya dia mereka cipta. Matematik ialah penyelesaian. Penyelesaian masalah. Masalah-masalah yang timbul dia akan menggunakan konsep matematik untuk menyelesaikan masalah. Sains ialah penerokaan. Suatu penerokaan. Dan teknologi ialah alat-alat yang baru yang untuk digunakan dalam kehidupan. Jadi perkara-perkara ini untuk mencelikkan murid-murid ini hendaklah ia mula dari sejak awal lagi. Misalnya dalam pengajaran sekolah rendah, matematik, kita ambil satu mata pelajaran yang asas. Semua sekolah ada mata pelajaran ini, sains, matematik. Kalau di sekolah rendah, sekolah tadika, kalau kita tidak cuba perkenalkan matematik hingga menimbulkan minat mereka, maka akhirnya dia akan menjadi matematik itu satu mata pelajaran yang membosankan. Apabila matematik itu mata pelajaran yang membosankan, maka dia tidak minat lagi untuk meneruskannya. Kerana itu tidak ramai orang yang pandai dalam matematik. Sebab minat tu kurang. Mengapa kurang? Sebab matematik adalah satu mata pelajaran yang abstrak. Sangat abstrak sebenarnya. Walaupun angka itu tidak abstrak. Nampak. Kepada yang nampak, yang tak nampak, tak nampak. Sebab ada orang yang setengah-setengah orang tu, 2 dengan 3 okeylah. Tahulah mana yang banyak, mana yang sikit. 2 dengan 3 kan. Angka 3 dengan angka 2 orang nampak banding. Tapi bila masuk kepada titik perpuluhan, semua orang confused. Sebab itu ramai orang tidak minat belajar statistik. Sebab dia kebanyakan angka dalam statistik, dia menggunakan perpuluhan. Sebab dia punya hitungannya ialah 0 sampai 1. Itu saja kebanyakannya. Jadi 0.001. 0.001. 0.001. Bahagi dengan 0.001. Saya nak cerita pengalaman saya tentang perkara ini. Di sekolah saya dululah. Sekolah menengah sains. Murid itu ialah murid tingkatan 5. Tak lama lagi dalam bulan, saya cek tu dalam bulan 2. Selepas kita buat monthly test, saya minta kertas-kertas jawapan murid ni bawa mai ke saya. Saya nak cek, nak tengok. Nak tengok je, bukan nak cek apa. Nak tengok pattern dia ni, pattern mana sebenarnya yang budak tak faham. Saya tengok ada 2-3 orang murid sekolah menengah sains. Can you imagine? Tak patutlah kan sekolah menengah sains. Kalau sekolah menengah biasa ni lain lah. Macam sekolah saya dulu, sekolah menengah bidung. Hak yang dulu. Itu saya tak heran lah. Ini sekolah menengah sains. Yang mereka adalah terdiri daripada murid-murid yang terpilih. Tetapi satu soalan dalam kertas itu begini. Selesaikan ataupun kirakan
Kirakan 0.007. Ada 0.007. Selepas point tu ada 2 kosong. Alright? 7. Bahagi dengan tanda bahagi gitulah. Tanda bahagi. Bahagi 0.07. Ada 3 orang murid yang tak boleh jawab soalan itu. Ada 3 orang murid yang tak boleh jawab. Bagaimana sekiranya 3 orang ini bila tak boleh jawab, mata pelajaran lain, matematik for sure fail. Matematik tambahan for sure fail. Matematik moden pun belum tentu lulus. Dan calon ini adalah calon gagal. Maka saya bawa murid itu. Saya bawa murid itu ke bilik saya siasat. Maka jelaslah kepada saya bahawa saya bagi sum-sum lain lah. Ringkas cerita, rupa-rupanya dia tidak faham apa itu fungsi titik perpuluhan. Yang mana kecil, yang mana besar, dia nak jadi macam mana, nak tukar kepada peratus dia tak tahu. Nak tukar kepada pecahan tak tahu. Basicnya, dia tidak faham apa itu titik perpuluhan. Jadi sebab itu bila dia dah tak faham, dia menjadi jemu. Dia kata saya, kalau saya tak faham, saya jemu lah matematik ni dia. Ikhlas dia cakap. Yang akhirnya saya panggil 2 orang guru, cuba tackle problem ini. Alhamdulillah dalam masa yang panjang lah, akhirnya dia boleh lulus jugalah dalam mata pelajaran matematik dan dapat grade 2. Tak apalah, Alhamdulillah lah, dapat grade 2. Kalau tidak, itu calon gagal. Itu baru titik perpuluhan. Itu baru titik perpuluhan. Apa kata kalau sekiranya algebra yang lebih kompleks, yang tidak menggunakan angka, algebra, A kuasa 2, tambah 2AB, tambah B kuasa 2. Apa sebenarnya dalam kehidupan seharian? Apa sebenarnya dalam kehidupan seharian? Result dalam matematik ini, orang in the end orang nak tahu hasilnya. Sebab itu proses-proses tu, sebab itu orang cuba mencari proses-proses penyelesaian itu dengan cara ringkas dan mudah. Macam-macam lagi cerita untuk mereka minat dalam benda ini. Sebab itu ada beberapa video tapi oleh kerana masa tak berapa nak cukup ni, saya tak boleh nak tayang video ni. Macam mana di Singapura misalnya. Di Singapura dia kaedah mengajar matematik di tadika. Saya sangat tertarik. Bagaimana dia menggunakan statistik untuk mendarat. Bagaimana dia menggunakan jari dalam mendarat. So bila saya perhati tengok gitu, murid-murid menjadi sangat minat dalam matematik. So dia tidak menjadi susah. So sebab itu benda ini perlu diawalkan, diperkenalkan dengan cara yang menarik di peringkat awal. Jangan sampai timbul dia jadi bosan. Itu yang kata inovasi itu, inovasi yang tidak membosankan dalam mata pelajaran STEM ini. So STEM perlu digunakan awal-awal. Dalam sains misalnya, kaedah belajar sains. Contoh, kaedah belajar sains ni ialah melalui panca indera. Bukan melalui teori. Dia kena observe, tengok. Perhati tengok sains. Kalau kita kata kita letakkan siput
di dalam satu balang, dalam satu takung kaca, letak siput dalam itu, bubuh air ataupun sebagainya, nak tengok dia berjalan macam mana. Mesti melalui penglihatan. Baru kita boleh describe bagaimana dia bergerak. Itu benda yang nampak. Benda yang tak nampak kita pakai teropong. Kita pakai kanta. Mikroskop. Baru dia nampak benda itu bergerak seperti mana, macam ameba. Kita terpaksa menggunakan mikroskop untuk melihat dia bergerak macam mana, dia makan, kemudian dia perkumuhannya macam mana, menggunakan mikroskop. Tetapi saya menjadi hairan. Ada banyak sekolah lah yang guru-gurunya tidak bawa masuk murid ini ke makmal. Bagaimana dia belajar sains sebenarnya? Saya menjadi satu benda heran. Sebab itu sains adalah satu mata pelajaran yang mesti belajar melalui panca indera. Contohnya, fotosintesis. Macam mana budak-budak boleh tahu bahawa apabila contoh kita tutupkan rumput dengan tempurung dalam tempoh beberapa hari. Hari pertama kita pergi tengok apa perubahan berlaku ke tidak. Hari yang kedua, rumput warna apa. Hari yang ketiga, rumput menjadi warna apa. Bertukar warna. Mengapa bertukar warna? So, situlah sebenarnya yang baru dia nampak pengalaman dia. Bagaimana pokok mendapat makanan, menghantar makanan ke atas, ke daun-daun dan sebagainya. Pokok. Kalau sekiranya kita tidak buat eksperimen, kita tak nampak. Jadi sebab itu dalam mata pelajaran sains, itu benda-benda yang kecil-kecil saja. Supaya dia minat. Begitu juga dengan teknologi, supaya ada benda-benda itu. Yang dia sambung itu, sambung ini dan sebagainya. Menjadikan satu benda yang baru. Satu benda yang baru. So, kerana itu di dalam bilik darjah, perlu orang kata ada macam bilik darjah dah menjadi bengkel sekarang. Menjadi bengkel bilik darjah. So kerana itu kalau kita mulakan dia daripada sekarang, daripada rendah, maka dia akan timbul minat itu berterusan. Apabila kita faham, apabila kita sudah menguasai STEM, maka inilah asas kepada kita nak mereka cipta benda-benda yang besar. Benda-benda yang besar, apatah lagi menjadi dalam program. Misalnya, kita membuat program komputer. Of nowhere. Daripada kosong. Tak tahu, tak ada asas. Kosong. Bagaimana dia boleh ciptakan software ini? So, sebab itu, dia kena bermula daripada awal lagi. Sebab murid-murid ini, di peringkat awal ni, dia tidak diganggu oleh masalah-masalah lain. Jadi, sebab itu, dia boleh tumpukan. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita bersedia untuk mendepani kehidupan masyarakat 5.0 ini ialah melahirkan murid-murid yang berfikiran kritis dan strategik. Ini sangat susah. Sangat susah nak melahir ini. Tetapi melalui STEM, dia akan lama-kelamaan dia akan lebih kritis. Ini STEM tu bagusnya. Apabila semua ini dapat dikuasai, STEM dikuasai, strategi ada, pemikiran strategi ada, jangan lupa satu benda lagi yang perlu murid-murid dididik ialah untuk menjadi hero. Ini panjang sikit nak jadi hero ni.
Hero macam mana ni? Konsep hero ni kita kena jelas. Konsep hero yang saya maksudkan di sini ialah hero ialah penyelamat. Hero maknanya penyelamat. Kalau kita perhatikan dalam filem James Bond misalnya. Filem James Bond. James Bond akhirnya menyelamatkan sebuah negara, right? Daripada terancam, daripada diletupkan oleh satu kumpulan penjahat dan sebagainya. Dan hero ni tidak mati tau. Hero ni tidak mati, tapi saya menjadi sangat hairan apabila ada drama-drama dalam televisyen yang tidak kena sebenarnya dengan konsep hero. Hero hak bagus tu dimatikan awal. Lepas tu ada juga yang hero tu yang hero ni ialah role model. Hero ini ialah role model. Jadi sebab itu kita kena wujudkan watak ini. Watak role model ini. Jadi seperti seperti bila saya katakan hero ni, bila saya katakan jadi hero, mari kita tengok sedikit sekejap dah. Saya nak cerita tentang hero sikit ni. Pendidikan watak ni. Apabila kita nak wujudkan watak, mesti ada role model. Mesti kita wujudkan satu keadaan di mana role model ini diwujudkan satu role model. Role model inilah yang sebenarnya yang boleh menjadikan dia terikut-ikut. Terikut-ikut. Sebab saya nak ceritakan sedikit tentang hero yang saya maksudkan di sini ialah dalam kisah hikayat lama. Panjang sikit lah. Dalam 2-3 minit ya, panjang pun. Dalam hikayat Awang Sulung Merah Muda dan Anggun Cik Tunggang. Saya dapati ada unsur-unsur dalam itu yang sangat bagus. Unsur-unsur yang sangat bagus. Tetapi kita tidak menjadikan dia sebagai elemen dalam sebagai teladan kepada kita. Sebab ramai orang kata hikayat Awang Sulung Merah Muda, Anggun Cik Tunggang adalah cerita dongeng. Pada umur 7 tahun contohnya, umur 7 tahun Awang Sulung Merah Muda belajar Al-Quran. Selepas khatam Quran, dihantarnya oleh bapaknya, walau dia akan jadi seorang raja, nanti pemerintah. Dihantarnya pergi ke satu tempat lain, berguru pula dalam ilmu nahu dan mantik. Untuk apa belajar nahu dan mantik misalnya? Kalau cerita itu adalah satu cerita dongeng. Itu contohnya. Begitu juga apabila kita belajar sejarah Tun Perak. Kita belajar sejarah Tun Perak. Saya dapati dalam buku teks cerita lah. Kita berhenti setakat dia berjaya menakluki, berjaya menjadi bendahara Melaka untuk 4 orang sultan. Tetapi kita tidak congkelkan mengapa sebenarnya Tun Perak sangat dikagumi oleh rakyat dan juga oleh raja. Mengapa? Watak apa yang sebenarnya yang dipegang oleh Tun Perak? Mengapa dia jadi begitu? So, kita mati di situ ya. Sebab itu kita tidak ada role model. Sebab walaupun kita ada, tapi kita tidak wujudkan role model. Bila saya pergi ke UK, saya masuk kelas sejarah. Masa itu saya pergi berkursus selama sebulan lebih di Plymouth.
di Majon College of St. Mark and St. John. Sebulan lebih saya pergi. Dan kita minta dalam kursus itu mesti ada satu modul kita boleh pergi tengok sekolah dan berada di sekolah, di bilik guru, berada bersama pengetua, berada di bilik darjah dan sebagainya. Kita minta begitu. So akhirnya penganjur tu benarkan kita pergi ke sekolah. Saya tengok dalam satu kelas dia mengajar sejarah King Arthur rasanya. King Arthur. Tak ingat, tak silap saya. Ini lama, cerita lama dah ni. Tahun 2003 lagi. Sebelum saya pension. Kemudian selepas itu dia cerita raja dia ni rakyat suka, orang-orang suka kat dia. Semua orang suka. Dia tanya satu soalan. Mengapa? Mengapa orang berasa begitu suka kepada King Arthur ni? Maka dia buat bengkel lah dalam kelas tu. Bengkel berbincang-bincang. Akhirnya keluar satu perkataan. Because of his leadership. Because of his leadership. Itu dia punya ceritanya. Barulah dia pun ceritakan tentang attribute leadership of King Arthur itu. Jadi barulah nampak dia satu benda yang orang kata yang boleh dipegang. Jadi begitu juga dengan Tun Perak. Mengapa yang dia menjadi orang suka sangat, raja pun suka, rakyat pun suka, mengapa? Tak timbul. Kita hanya belajar cakap dia menyerang, habis-habis dia menyerang negeri-negeri di pantai timur Sumatera, berjaya. Itu saja. Apa pembawaannya, wataknya? Ini yang kita perlu teroka sebenarnya. Jadi kerana watak ini kalau dicongkelkan, maka orang akan jadi role model. Barulah timbulnya barulah orang kata pendidikan kita menjadi seimbang. Baru nampak dalam STEM pun kita tekan, kerana kita nak berhadapan masa depan, kita tidak mahu orang kita menjadi pengikut orang ke depan. Kita nak kita juga jadi ke depan. Kita tidak mahu. Bila kita jadi pengikut ni, ikut dia buatlah apa pun. Kita akan ikut sajalah. Kalau harga mahal lah. Kalau harga murah nasib baik. Sebab kita ikut saja. Kita yang memerlukan benda itu. Sekarang kita nak kita orang ke depan yang melaksanakan benda itu, yang mencipta benda itu. Maka untuk mencipta itu kita perlu ramai orang engineer, perlu kepada orang ahli-ahli dalam data analisis dan sebagainya, berfikiran strategik dan sebagainya. Maka sebab itu STEM itu adalah perlu ditanam di peringkat awal dan dicampur dengan pendidikan watak. Maka saya percaya kalau STEM saja dia akan pincang, akan berat sebelah. Sekarang kita kena tambahkan satu lagi iaitu pendidikan watak. Jadi ini contoh-contoh, maka itu saya simpulkan bahawa untuk mendepani masyarakat 5.0, kita ada satu model dalam pendidikan kita, mesti ada elemen-elemen ini, iaitu STEM, pendidikan watak dan pemikiran kritis dan strategik. Ini yang sangat perlu bagi kita. 3 elemen ini perlu digabungkan. Watak tu watak yang kita nak. STEM tu semua orang tahu dah. So gabungan-gabungan ini baru kita menjadi sebuah masyarakat yang seimbang, yang boleh hidup sebagai sebuah masyarakat
5.0. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu perkongsian saya pada hari ini. So, thank you very much. Right, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Dr. atas perkongsian yang begitu menarik. InsyaAllah. Cuma saya ingat sebelum saya beri masa sebut lebih kurang dalam 5 minit untuk rakan-rakan kita bertanya pengalaman ataupun mungkin tip-tip yang penting yang boleh Dr. kongsikan bersama kami. Saya beri masa untuk lebih kurang dalam 2-3 minit. Mungkin 2-3 orang bertanya. Silakan. Baik, soalan pertama daripada saya, Doktor. Okey. Saya minta Doktor boleh bercerita sedikit tentang pengalaman bagaimana Doktor telah berada di Indonesia baru-baru ini tahun 2018, 19 Doktor, ya. Bagaimana Doktor memberikan satu gambaran tentang proses membentuk watak kualiti manusia yang dilahirkan melalui program STEM ataupun dunia STEM lah pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Nurul Ihsan. Saya nak berkongsi sikit, ada 2 cerita lah. Yang pertama, masa saya jadi pengetua sekolah menengah bidung dulu. Ini cerita lama ni. Tahun 90. Cerita tu, pengalaman. Cerita dahulu. Cerita sejarah tahun 90. Ya, silakan teruskan. Tahun 90 saya jadi pengetua di sekolah bidung. Jadi, saya nak ceritakan lah. Sekolah itu adalah sebuah sekolah yang orang kata macam terkebawah lah. Terkebawah. Selama beberapa tahun, agak lama jugalah. Agak lama lah, beberapa tahun tu dalam 7-8 tahun jugalah. Duduk terkebawah. Kalau kita nak tengok result dia, kita mesti tengok dari bawah. Bukan tengok dari atas. Senarai tu. Dulu ada senarai, sekarang tak ada senarai dah. Okey. Sebab punca itulah. So bila kita tengok tu, kita berasa sedih lah. Kemudian dia sangat orang kata tak meluas. Dia tak nampak apa yang berlaku di luar, dia tak nampak. Maka saya nak benakan satu atau biar orang nampak lah orang lain. Sebagai suatu benda yang menarik, yang menjadi kenangan kepada dia, yang akhirnya ni benda simple saja. Sekolah itu dari segi akademiknya tak bagus. Maka saya kata kalau kita nak bertanding dalam akademik, sukar. Maka saya kena cipta satu benda. Kena cipta satu benda supaya sekolah itu menjadi tempat istimewa bagi dia. Yang menarik bagi mereka untuk dikenang sampai bila-bila. Maka saya kata kita kena buat sokan secara besar-besaran. Kita kena buat sokan secara besar-besaran. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan. Penat ni, banyak ni belanja, dia kata. Saya tanya belanja. Kalau kita buat sokan, katakanlah kita buat 50 acara. 50 acara. Hadiah berapa kata? 50 darab 3 lah tak? 150 keping medal. Contohlah. 150 keping. Kalau kita buat cara besar-besaran, berapa medal yang kita kena sedia? Kalau 50 acara, tetap juga 150 medal. Kalau kita buat kecil-kecilan, berapa medal yang kita kena buat? 50 acara juga, tapi cara kecil-kecilan. Berapa medal yang kita kena buat? 150 juga. Apa bezanya yang kecil dengan besar kata? Dari segi belanja hadiah.
Maka sebab itu orang pun fikir, oh tak ada beza. Okey. Minum air. Minum air untuk pegawai. Berapa? Pegawai. Itu saja barangkali tambahan kepada kita buat sokan secara besaran. Kerana kita ambil pengadil-pengadil dari luar. Pengadil-pengadil sokan itu dari luar. Jadi kerana itu sikit dia kata. Yang lain, pada hari itu kita tidak jadi pengadil dah. Maka kita boleh duduk di bawah kemah. Kita rehat sikit, kita tengok. Dan budak-budak ni bila kita buat secara besar-besaran, dia sebenarnya suka terlibat. Sebagai orang nak march past ke, nak berarak ke tengah padang ke. Waktu itu dia nak tunjuknya. Jadi akhirnya bincang-bincang, staf pun semua setuju. Pada tahun berikutnya kita akan buat cara besar-besaran. Apabila saya buat cara besar-besaran, I just want to share with you all lah. Sekejap lah, saya nak ambil benda tu. Saya nostalgia ni, ini nostalgia tu. Maka apa nama tu, apa nama tu, contoh lah, contoh saja. Okey, simpan medal lagi. Ya, saya simpan. Saya minta dengan kedai minta untuk saya buat souvenir. Untuk saya buat souvenir, ini medalnya. Saya nak tunjuk pada orang, mungkin pada jadi ini medalnya. Saya buat dengan besi ni. Ini tahun 1989. Oh. 1989. Medal Olimpik tu. Hampir dengan Olimpik. Mengapa saya buat benda macam ini? Mengapa saya buat macam ini? Ini tarikh dia 1989, right? Mana tarikh dia ni? Ni, tepi ni. Tepi tu 1989. Okey ya, boleh nampak tak? Okey ya. 1989. Nampak kot? 1989. Ni tahun berapa ni? Tahun 2021. Okey. Bunyinya macam mana? Masih macam-macam, right? Sebab itu ini konsep bagi saya. Apabila kita nak buat satu, ini bukan hadiah sebenarnya. Ini adalah souvenir. Souvenir untuk kenangan sampai bila-bila. Orang yang berjaya dalam sokan itu yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia akan dapat simpan sampai bila-bila. Saya tak suka buat plastik. Sebab 2 tahun dia mesti luntur. So saya buat ini. Mahal sikit. Saya setuju. Tapi kalau kita buat yang apa nama tu, dalaman pun belanja macam ni juga. So, saya kata kita kena cari duit sikit. Untuk cari duit, untuk tambah sikit. Kalau biasanya, kita satu keping ni dalam harga RM4. Sekarang oleh kerana dia ini, barangkali dia jadi RM7-8. Barangkali. Tetapi, 30 tahun masih elok lagi. Saya rasa 100 tahun pun boleh. 100 tahun pun boleh. Okey. Jadi saya pun salah satu event yang saya buat panjang sikit, sikit lagi. Sebab menarik ni.
salah satu event yang saya nak suruh budak-budak kita sedar ialah kita buat relay invitation. Relay invitation tu kita tahulah kita kalau kita panggil pun sekolah kita tak menang lah. Tapi tak apalah, kita nak supaya dia terdedah dengan perkara ini. Apa nama tu, sekolah-sekolah yang hebat-hebat di negeri Kedah masa itu ialah sekolah Jenan. Relay dia, pasukan relay dia hebat. Kolej Sultan Abdul Hamid. Apa nama sekolah Ibrahim. Sekolah Sultan Balishah, Kulim. Sekolah apa nama tu, Mak Jiwa. Sains So Mak kita Jiwa. panggil. Sains Mak Jiwa. Sekolah Menengah Sains Sultan Mak Jiwa. So kita panggil. Bila kita panggil, kita kalah lah. Sekolah Menengah Bidung kalah lah. Tapi mereka itu bila pergi terima hadiah, dia tengok, oh besi dia tu. Maknanya suatu benda yang sangat istimewa bagi dia. Itu contohnya. Jadi menjadi kenangan pada mereka itu. Saya pun jumpalah seorang nak murid di video. Dia kata, saya masih ingat lagi sokan kita. Masa cikgu buat tu sangat grand, sangat hebat, dia kata. Saya sangat gembira, dia kata. Saya boleh, medal itu saya simpan sampai sekarang, dia kata. Jadi ada sejarah. Ada sejarah. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita membina sebuah sekolah. Itu belum watak lagi. Berkaitan dengan watak tadi, bila saya pergi ke Indonesia, dia minta saya bercakap tentang STEM. Dia minta saya bercakap dengan STEM. Saya kata, saya pun berasa malu sikit lah. Sebab saya tak bersedia lagi masa itu. Tapi saya kata bagaimana kita nak mengawal produk kita supaya dia berkualiti. Saya pusing untuk itulah. Bagaimana kita nak mengawal. So salah satu daripadanya, satu soalan dia tanya saya. Bagaimana kita nak melahirkan watak, dia kata, yang hebat, dia kata, yang menjadi watak yang cinta pada negara, cinta kepada masyarakat, suka tolong orang dan sebagainya. Saya pun termenung saya nak jawab tu. Saya duduk 3 hari situ. Saya pun cerita, semasa saya berada di Bandaraya Makassar, bila saya nampak orang nak melintas jalan, kereta-kereta berhenti, kenderaan-kenderaan berhenti. Walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk, kenderaan-kenderaan kiri kanan ke berhenti, dia beri laluan kepada orang nak melintas, walaupun itu bukan tempat melintas. Saya tanya mereka lah, siapa yang didik mereka macam ini? Yang jadi semua orang ni, bila ada orang nak melintas je, dia beri laluan. Siapa yang mendidik sebenarnya? Sebenarnya itulah sebenarnya pendidikan yang tidak langsung yang diajar di sekolah, yang kita tidak sedar sebenarnya. Yang kita tidak sedar sebenarnya. Itu adalah sebenarnya kita sedang membina watak. Jadi sebab itu pembinaan watak ini sangat penting supaya kita menjadi imbang. Tidak menjadi sengit sebelah. Jadi itu respon saya, Tuan. Baik, terima kasih. Doktor, saya buka start. Ada nama murid Doktor, Bang. Dr. Ismadi, Tuan Ismadi. Boleh ada sekarang satu. Ya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ni saya excited ni sebab lama dah
cari cikgu tapi tak jumpa kan. Iya ke? Tu dia Sebab saya ni bekas Sekejap, belajar kasih. sebelum Tanah Merah. Tanah Tahun Merah. Okey. 90-91. Okey. Di Tanah Ah. Merah satu sokan yang saya buat secara besar-besaran. Yalah, bila cikgu cerita pasal medal tu memang saya dapat medal tu memang besi, berat. Tu Ihsan, dengar. Ada simpan betul-betul apa Tempah tu. di Penang. Saya ingat juga masa perhimpunan cikgu cakap memang kita akan cari walaupun mahal. Di Penang rasanya cikgu cari kan. Ya, Penang. Walaupun lama masih ingat lagi lah. Aduh. Oh gitu. Sekarang ni saya mengajar di Kedah lah. Okey, di Kedah Baru Darul Aman. Okey. So bila saya pergi ke sekolah, sebab konsep saya ialah souvenir. Benda ni souvenir. Tapi hak di Tanah Merah saya tak simpan. Saya berkata satu cukup lah. Simpan. Kali Tanah Merah saya tak simpan. Sekejap je rasanya kan. 2 tahun je, saya tak lama. 2 tahun. Okey, baik. Saya Tahu jemput je lah tuan sebab lagi itu. mungkin sahabat saya Cikgu Ayub, Pengetua Cemerlang daripada Perlis ataupun Ustaz Nazri daripada Agama Kedah. Jika ada soalan dan rakan-rakan yang lain, satu soalan lagi saya bagi. Masa telah mencemburui kita nampaknya. Doktor akan jawab secara ringkas dan tepat. Silakan, satu soalan. Jika ada daripada kumpulan lain. Okey. Saya rasa mungkin tidak ada soalan lagi. Sebagai menghargai ceramah ataupun slot yang dikongsi oleh Dr. Ishak Sin, saya baru saja berwhatsapp dengan Tuan Timbalan PPD. InsyaAllah mudah-mudahan program yang seterusnya kita akan menggunakan platform PPD Kubang Pasu untuk berkongsi pengalaman, khususnya cabaran mendepani program cabaran pendidikan 5.0 itu. InsyaAllah saya ingat itu adalah satu peluang lah untuk kita bersama-sama. Nanti saya akan aturkan. Dan sahabat saya Cikgu Ayub daripada Pengetua Sekolah Menengah Syekh Ahmad, Pengetua Cemerlang daripada Perlis, jemput tuan untuk mungkin ada soalan-soalan berkongsi, dijemput. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Ya, yang saya hormati Sifu saya juga. Misalnya bila cikgu ni dia akan terlibat dengan IAB sebelum masa dan saya merupakan graduan pertama MPQH dulu ya. NPQH. Tahniah. Graduan pertama lah bersama dengan beberapa orang top gun sekarang kat KPM tu. Okey, sekarang saya bertugas di Sekolah Menengah Tok Syekh Ahmad, Sekolah International Baccalaureate seperti mana Sultan Bahiyah dekat Kedah. Dan saya melihat bila mana KPM memperkenalkan IB ini, dia merupakan salah satu pendekatan in futuristic punya approach, dan walaupun bagaimanapun kita juga ada masalah berkaitan dengan nak menjurus pelajar-pelajar dalam bidang science stream terutamanya. Bukan tidak ada, tetapi tak seramai yang kita harapkan. Dan bila mana bercakap tentang pencapaian, ADMAT merupakan salah satu subjek yang critical subject, yang saya panggil bukan critical subject, saya panggil slaughter subject, yang mana sukar untuk mereka lulus dengan cemerlang. Tapi ada yang dapat A+, tetapi ada juga yang 9 ataupun F. Jadi maksudnya imbangan pencapaian tu agak tidak, dia punya normal curve punya pencapaian ini tidak berada di tahap yang kita inginkan. Cuma saya melihat begini, tapi bila doktor sebut berkaitan dengan pengamalan STEM perlu berada di primary school ataupun sekolah rendah, saya sangat-sangat menyokong. Tambahan pula selepas sekarang ini, memang dari segi exam oriented dan sebagainya,
begitu dan begini sebagainya. Inilah juga yang lahirnya kita sekarang ini melalui proses exam. Bila mana tidak ada exam, kita ada PBD, dan PBD inilah yang saya lihat perlu diperkasa dengan lebih kuat lagi untuk nak membolehkan misalnya pendekatan project based learning. Macam di IB kita ada personal project yang mana pelajar-pelajar perlu membuat presentation dan seterusnya mendapat pengiktirafan daripada IB. Dari segi penguasaan bahasa Inggerisnya, saya melihat bahawa IB ini memberi satu nilai tambah yang baik kepada pelajar-pelajar. Tapi dalam konteks STEM ini, kalau Hakim Tih ini, Sekolah Kebangsaan Hakim Tih ini banyak lagi, maksudnya bukan di Perlis tidak ada, ada, tapi kita boleh banyakkan lagi. Maksudnya kita perlu faham bahawa dalam persaingan di bumi yang nyata ini, yang merata ini, kita ada bumi kita dan non bumi masing-masing berada dalam pada yang sama. Kita perlu ada imbangan yang setara pencapaian pelajar kita dalam subjek sains utamanya, dan meramaikan aliran. Kita pada saya 60-40 ni belum sampai saya rasa sukar untuk kita capai sasaran yang telah pun digaris pandukan oleh pihak KPM. Jadi Doktor, mungkin soalan lah, okey, sebab apa ni Cikgu Ihsan minta saya tanya soalan. Cabaran PBD, pembelajaran berasaskan bilik darjah, bila mana tidak ada exam yang dapat mencetuskan pelajar itu memberi tumpuan secara konten. Cabaran PBD dalam meramaikan ataupun STEM dalam PBD ini daripada project based learning ni okey, tapi kita nak melihat kelayakan mereka ini nak menjurus dalam bidang aliran sains di peringkat tingkatan 4 utamanya. Kita faham growth and development di peringkat darjah 1 ataupun tahun 1 sampai tahun 6, tingkatan 1 sampai tahun 3, nak menjurus mereka ini masuk ke aliran yang kita bincang, yang Doktor bincang penyalebah hari ini. Pendekatan-pendekatan yang dilihat menjangkaui 5.0 itu. Selain daripada apa yang telah pun dikeluarkan oleh pihak KPM, pihak kita sendiri, sekolah sebagainya, yang dari kacamata Doktor untuk membolehkan pelajar kita masuk dan bersedia menghadapi cabaran yang lebih hebat seperti mana yang Doktor sebut. Terima kasih Doktor. Ini soalan ni tahap tinggi ni. Soalan tahap tinggi. Macam mana sebenarnya kita nak menyediakan nak bagi ramai orang lagi. Dia banyak faktor yang mempengaruhi minat murid-murid kita untuk masuk ke aliran sains sebenarnya. Banyak faktor. Faktor ibu bapa satu hal. Faktor masyarakat itu sendiri pun satu hal. Sebab kalau masyarakat ni, minta maaf cakap lah, apabila dia sama ratakan semua. Misalnya contoh pointer. Dia sama ratakan pointer, kata kalau orang ni dapat 3.5 dalam engineering. 3.5 engineering. Orang ini 3.5 juga dalam sastra. Dia tidak sama sebenarnya tu. Tapi kita selalu menyamaratakan benda ini. Dia tidak boleh sama rata. Kalau kita menjadi sama rata, menyebabkan orang-orang yang berminat itu, sebab nak sampai 3.5 dalam bidang engineering contohnya. Penat. Berbanding dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran yang lebih orang kata konseptual. Benda yang bukanlah kata mata pelajaran lain itu mudah, tetapi hakikatnya engineering dengan sastra tidak boleh disamakan. Berbeza. Begitu juga dengan IT dengan programmer. Tak sama. IT dengan programmer, nak buat program tu of nowhere, daripada kosong. Tapi dia akhirnya boleh buat satu program. Tapi kalau masyarakat masih lagi
melihat kepada benda yang sama. Masyarakat ni maknanya semualah orang yang sebab kita ni di peringkat ini kita belum ada lagi belum ada lagi tapak-tapak untuk buat industri sendiri dan sebagainya. Belum ada tapak lagi. Kebanyakan kita masih lagi menumpukan perhatian kepada mendapatkan kerja melalui government sector. Maka sebab itu ramai orang yang macam tidak minat. Namun begitu, kalaulah sekiranya program seperti yang ada di sekolah kebangsaan Hakim Teh ni berkembang ke sekolah-sekolah lain dengan banyak, saya percaya kita akan dapat lahirkan lebih ramai orang yang berminat dalam itu. Bila dah ramai sangat tu, tak apalah. Tak timbul isu. Sekarang ni, dia timbul isu, dia kata bagaimana? Sastra tak payah mengaji kuat-kuat. Boleh juga kerja. Sains mengaji kuat-kuat. Tak boleh kerja. Itu ada orang melihat begitu. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya semua orang terlibat, jadi tak timbullah isu dua kumpulan ini. Jadi sebab itu STEM ini untuk mengatasi masalah ini, dia kena lahirkan pelajar-pelajar yang sangat berminat di peringkat awal lagi. Di awal lagi. So akhirnya kalau semua sekolah semua macam itu, maka akhirnya kita tidak timbul isu 60-40 lagi. Saya rasa dia akan jadi 100% dah. Okey, itu saja respon saya. Baik, terima kasih Tuan Doktor. Saya ingat soalan. Terima kasih Cikgu Ayub atas soalan. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Saya ingat program seperti ini kita lihat dari segi perkongsian perlu ada bersiri lah, insyaAllah. Tak apa, insyaAllah lepas ni akan lagi sekolah-sekolah lain mungkin akan menjemput Doktor untuk buat perkongsian. Jadi saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Dr. Ishak Sin atas perkongsian dan juga bos saya di PPD, Timbalan, Cik Azli, Dr. Rashid mewakili Tuan PPD, rakan-rakan daripada pengetua dan guru besar seluruh negeri Kedah, Perlis yang terlibat, rakan-rakan daripada grup PLC kebangsaan, guru-guru, guru besar daripada Sabah dan Sarawak sehinggalah ke Perlis yang join pada hari ini, dan juga grup Ambras, grup penyelidikan daripada UUM, Zon Utara, UUM, IPG, daripada College Metrik dan sebagainya. Doktor boleh tengok dia orang balas send dalam itulah WhatsApp kita ni. Maklum ucap Doktor dan sebagainya. Rakan-rakan saya dalam grup alumni kohort 6 PKPGB, UUM, geng rusak ni. Pencin 3-4 orang dah, kawan-kawan. Dan juga daripada grup MGB, grup sekolah yang terlibat, saya ucapkan semua menunjukkan terima kasih yang tidak terhingga di atas komitmen dan juga support saya pada hari ini. Dan saya sekali lagi pihak sekolah merakamkan penghargaan kepada semua untuk yang join pada hari ini. Boleh link, ada link kehadiran tu, boleh tentuan, boleh anda lah link tu. Dan sekali lagi untuk kata-kata terakhir saya, berdasarkan conclusion daripada ulasan doktor tadi, untuk menjadikan sejarah dalam hidup kita, kita perlu mencipta sejarah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangan dan kelemahan daripada pihak penganjur. Terima kasih Tuan PPD.